Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, kurniaan, keizinan, peluang yang telah diberikan oleh Allah dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan selamat kembali ke channel Ustaz Roy Hisham Abidin pada kali ini. Dan mungkin lama dah kita tidak bersiaran, lama dah kita tak bersua wajah, bertemu muka di alam maya. Jadi kali ini kita kembali dengan sama-sama untuk kita bermurajaah, mengulang kaji pelajaran yang mana Ustaz Yakin percaya mungkin ada di kalangan para pelajar yang telah pun belajar di sekolah. Jadi waktu lah ni kita nak orang kata apa, tengok balik, kita nak ulang balik apa yang telah dipelajari untuk sama-sama kita kukuhkan kefahaman kita, terutamanya kepada abang-abang, kakak-kakak kita yang tingkatan 5. Jadi kita pada hari ini bersama dengan abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5. Apa khabar semua? Saya doakan dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Baik, kali ini kita akan bersama-sama dalam pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 itu di bawah tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah ready, dah bersedia? Tanpa memasa, jom sama-sama kita mulakan pada hari ini. Yang pertama, duduk kita dengan keadaan tertib dan tenang seperti biasa. Duduk kita dalam keadaan yang paling selesa, paling mudah untuk kita mempelajari ilmu. Dan jom sama-sama kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jom kita teruskan dengan doa penarah hati. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pastikan semua peralatan berada bersama dengan abang-abang, kakak-kakak, anak-anak semua di hadapan anda. Yang mana antara yang penting, pen, pensel, kertas, buku-buku teks juga, buku rujukan juga adalah penting untuk kita sama-sama tengok isi kandungan. Bukan sekadar kita tengok pada skrin, tapi kita tengok juga pada buku kita. Alright? Jom kita ikhlaskan hati dan fokus pada pelajaran pada hari ini, bidang hadis. Bidang hadis yang mana ada buku teks boleh rujuk pada muka surat 63 dan kita akan akhiri pada muka surat 70. Bawah tajuk pelajaran 8, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, jom dah mula, dah ready, kita mulakan. Yang pertama, bacaan hadis kita pada tajuk ini. Boleh? Dah ready? InsyaAllah. Okey, kita sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu allaha
wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Muttafaqun alaih. Boleh? Selesai? Jika nak ulang balik, ulang pada video Ustaz lah. Alright. Jadi kita teruskan pada yang seterusnya, potongan hadis dan maksudnya. Kita pergi satu persatu pada potongan hadis. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi. Apa maksudnya? 7 golongan. Sab'ah ni berapa? 7. Yudilluhumullahu, golongan manusia yang mendapat naungan Allah fi dhillihi. Yang pertama, yaumala dhilla illa dhilluhu, yang mana pada hari tersebut tak ada naungan yang selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sebut waktu hari ni, hari apa? Hari yang mana dihitungkan amalan manusia. Hari qiyamah, yang mana pada waktu tersebut kita semua manusia berada di padang mahsyar. Nah, tak ada golongan, tak ada naungan lain selain daripada naungan Allah. Dan 7 golongan ini yang Allah akan berikan kepadanya naungan yang kita nak sebutkan dalam hadis ini. Al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Imam ni maknanya pemimpin. Al-adilu, yang adil. Yang pertama Nabi sebut Al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Dan kita tengok pada potongan ayat yang seterusnya, iaitu wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, yang bermaksud dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Apa maksud yang Nabi sebut ini sebagai pemuda? Iaitulah, ini nak cerita ni, orang muda ni pada waktu usia yang muda ni lah. Adakah kalau kita tengok ramai tak yang duduk di yang suka beribadah, yang suka mengabdikan diri kepada Allah? Ramai tak di kalangan para pemuda? Tak ramai. Yang mana para pemuda yang ramainya ialah hidup tidak tentu arah dan tidak suka akan melakukan ibadah dan sebagainya. Oleh kerana itu Nabi sebut bahawa pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah ni antara golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala nanti. Boleh insya-Allah. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Wa rajulun, kali ikut rijal ni laki. Nah, wa rajulun qalbuhu, hatinya, mu'allaqun, terikat, nah, cintakan, fil masajid, kepada masjid. Dan seterusnya, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang bermaksud dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka 2 orang yang disebut dalam hadis rajulani, 2 orang lelaki. Akan tetapi yang mana kita fahami bahawa bukan sekadar lelaki yang apabila bertemu saling mengasihi kerana Allah, bahkan semua makhluk ataupun semua kita ni, lelaki dan perempuan, apabila kita saling mengasihi kerana Allah dan apabila kita bertemu, ijtama alaihi, kita bertemu, wa tafarraqa alaihi, berpisah kita juga kerana Allah Ta'ala, maka kita juga akan tergolong dalam golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya dan cantik. Wa rajulun, yang lelaki, talabathum ra'atun, yang mana seorang perempuan yang zatun mansibin, yang cantik, yang segak, diajak untuk melakukan maksiat kepada Allah, dan jamal, yang cantik pula. Apa yang berlaku, apa yang Nabi sebutkan ini? Faqala, laki itu sebut, inni akhafullaha, aku takut kepada Allah. Maknanya laki tersebut bila diajak untuk melakukan maksiat, dia menolak
ajakan tersebut, takut kepada Allah, dan dia menyebutkan perkara itu kepada orang yang mengajaknya. Begitu juga dengan perempuan, apabila lelaki mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang tak baik, dan perempuan tersebut menyebutkan perkara yang sama, inni akhafullah, aku ni takut akan Allah, maka itu antara ciri-ciri orang yang tergolong dalam golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian wa rajulun tasaddaqa akhfa, dan seseorang yang bersedekah. Tasaddaqa ni sedekah, akhfa, khafi, tersembunyi, tak nampak. Dan seorang yang bersedekah secara sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga kan la ta'lama, tak tahu pun, la ta'lama shimaluhu, tangan kiri dia, tangan kiri dia tak tahu pun, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang telah dibuat oleh tangan kanan. Apa yang tangan kanan tu buat? Tangan kanan tu sedekah. Maknanya bila seorang ni sedekahkan hartanya menggunakan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya nak cerita bagi kita sembunyikan sedekah kita. Golongan itu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan dia duduk bercerita dekat orang, hari ni aku sedekah RM1, RM1 je pun, contoh kan. Dia duduk cerita. Itu bukan golongan orang yang mendapat naungan Allah. Akan tetapi orang yang bagi sedekah, dia tidak menceritakan sedekahnya itu dan dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, itu antara ciri-ciri orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu, yang terakhir ni Nabi sebut. Dan seseorang, rajulun zakarallaha, yang secara bersendirian, khalian, mengingati Allah, fafadat aynahu, sehingga akan menitiskan air matanya. Maknanya seseorang lelaki maupun wanita maupun perempuan yang duduk berseorangan, bersendirian, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenangkan dosa-dosanya, mengenangkan perkara-perkara yang telah dilakukan yang dilarang oleh Allah, Masya Allah. So kita muhasabah diri kita, maka waktu tu bergenang, berlinangan air mata seseorang itu. Air mata yang akan memadamkan api-api neraka. Dan golongan orang yang sebegini, yang mana Nabi sebut duduk seorang-seorang, dia ingat pada Allah sehingga akan menitis air matanya, itu antara ciri-ciri orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alright, jadi ini antara 7 golongan yang Nabi sebutkan dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Secara ringkasnya, jom kita tengok. Yang pertama, golongan yang pertama yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Dan yang keempat ialah 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu mereka kerana Allah dan berpisah mereka juga kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam ialah seseorang yang menyembunyikan sedekah dia. Dan yang terakhir, golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, iaitu seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menitiskan air mata. Jadi inilah abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi sekalian, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari tersebut tiada naungan yang lain yang akan diberikan kepada kita melainkan kepada 7 golongan ini sahaja. Moga-moga kita tergolong dalam golongan 7 golongan ini, yang mana waktu tersebut, Masya Allah, keadaannya sangat menakutkan, menggerunkan, dan orang-orang yang terpilih sahaja yang akan terselamat. Antara ciri dia, antara perkara yang boleh kita lakukan untuk mendapat naungan tersebut, inilah yang kita belajar. Sebab itu abang kakak, kita hari ini bukan kita belajar untuk periksa saja, bahkan kita belajar untuk kita amal dalam hidup kita. InsyaAllah 7 perkara ini akan kita masukkan dalam diri kita, dan moga-moga kita mendapat naungan Allah. Naungan bermaksud mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar.
Dan abang-abang kakak-kakak sedia maklum bahawa di padang mahsyar nanti, matahari akan berada di atas kepala kita sejengkal saja, tidak jauh dan terlalu dekat dengan kepala kita. Waktu ni pun, waktu sekarang ni pun kan, matahari beribu, ratus ribu juta kilometer jauh daripada kita. Akan tetapi itu pun dah terasa bahang, itu pun dah terasa panas. Bahkan duduk dalam bilik, duduk dalam rumah, ada bumbung dan sebagainya, tu pun rasa tak sangga, rasa hangat. Itu jauh matahari. Ini kan pula matahari di atas kepala kita. Waktu tersebut ada orang yang akan tenggelam dalam peluhnya sendiri. Waktu tersebut ada orang yang akan berenang-renang dalam peluh dia sendiri. Dan waktu tersebut ada yang apabila amalnya yang akan menyelamatkannya hanya berjalan-jalan di atas peluhnya. Macam mana keadaan kita nak bayangkan? Wallahu alam, kita tak boleh nak bayangkan. Sama ada macam mana orang tu nak berenang, orang ni nak berjalan, jalan dalam keadaan yang tidak lemah dan sebagainya. Kita nak bayangkan, wallahu alam, tak tahu macam mana. Namun begitu, Nabi telah sebutkan kepada kita, antara perkara yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala ialah ciri-cirinya pada 7 golongan itu tadi. Jadi seterusnya kita tengok 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu kita pergi. Itu yang pertama, pemimpin yang adil. Ustaz Hakim percaya ada yang menonton sekarang ni tergolong di kalangan para pemimpin pelajar, ada di kalangan para penonton juga, abang-abang kakak-kakak, ketua pengawas, ketua kelas, ketua AJK kebersihan contoh kan, ketua koperasi, ketua asrama dan berbagai-bagai ketua lagi. Bila sebut ketua ni, tergolong dalam golongan pemimpin lah. Namun begitu, pemimpin ni sebenarnya nombor 1 Nabi sebut adalah antara golongan yang mudah nak masuk dalam syurga dan mudah nak mendapatkan naungan Allah ini. Cuma syarat dia ialah adil. Dapat pemimpin, tiket dapat dah, tiket dapat naungan tu. Alright, nak dapatkan orang kata tiket first class tu, macam mana? Jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin yang menjalankan, maksudnya pemimpin yang adil, maksudnya ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah pimpinannya berpandukan Al-Quran dan hadis. Maknanya orang di bawah pimpinan dia tidak melakukan kezaliman, dia tidak melakukan penindasan kepada orang-orang bawahan dia, dia tidak menggunakan kesempatan dan juga peluang jawatan yang dia ada untuk kepentingan diri dia sendiri. Itu golongan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dicintai Allah dan mendapat gelaran pemimpin yang adil ni macam mana? Contoh dia, memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi. Sentiasalah tengok orang-orang bawahan mungkin ada kesukaran dalam kehidupan. Pemimpin ni perlu untuk membantu orang bawahan ni, rakyat-rakyat, orang kata marhin ni kan, daripada kesukaran dalam kehidupan. Mungkin ada di antara abang-abang kakak nanti mungkin jadi Perdana Menteri Malaysia ke kan, jadi Menteri Besar Negeri ke, jadi pimpinan dalam organisasi ke, jadi ketua keluarga, mungkin semua ni yang lelaki ni akan jadi ketua keluarga. Jadi perlulah untuk berlaku adil dalam setiap tindakan yang dilakukan, terutamanya sebagai seorang pemimpin. Mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Jangan duk biar benda-benda mungkar tu berlaku dalam kawasan kita, berlaku di kalangan orang pimpinan bawahan kita. Itu bila kita dah laksanakan mengikut Al-Quran dan hadis sebagai seorang pemimpin, maka kita dah dapat satu title, iaitu pemimpin yang adil. InsyaAllah di akhirat nanti kita akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pemimpin yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pemimpin yang memenuhi masa yang ada tu, masa lapangnya, masa yang kata tak ada busy. Dia penuhi masa dia dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buang masa. Dia tak main, contoh, dia tak main game yang berlarutan sampai ke lewat malam, dia tak main. Dia tak buat perkara-perkara yang melalaikan. Dia isi masa dia tu dengan melakukan perkara-perkara yang Allah suka. Buat ibadah wajib, buat ibadah sunat. Contoh dia bagi apa? Melaksanakan tuntutan solat 5 waktu. Itu memang confirm dah buat dah. Itu memang wajib dah kita lakukan, abang kakak-kakak. Tambah pula dengan puasa-puasa sunat dan solat-solat sunat kita, masya-Allah, solat sunat rawatib, solat sunat hajat, taubat, witir,
Dan sebagainya, tahajud kita Masya Allah, melazimi qiyamul lail, baca Al-Quran dan zikir. Ini ciri-ciri pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh kerana itu abang-abang, Ustaz Hakim percaya kita ni, walaupun sekarang kita sebagai seorang pelajar, akan tetapi masa kita agak banyak, masa kita ada luang, ada masa terluang untuk kita melakukan amal ibadah. Oleh kerana itu, lakukanlah sedaya mungkin, sebaik mungkin untuk kita dapat peluang supaya melakukan hidup kita ni sentiasa melakukan amal ibadah taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Spektrum ilmu, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Nak jadi orang yang Allah sayang, jadi pemimpin, berlaku adil lah, insya-Allah Allah sayang. Senang tak senang? Senang. Jangan kata payah. Tapi bila kita dapat jawatan tersebut, maka sebenarnya itu adalah antara cara untuk kita dapatkan kasih sayang Allah. Cuma kita kena berlaku adil. Nak laku adil tu jadi payah tu. Tak apa. Try, kita belajar, kita cari ilmu, kita cari pengalaman, insya-Allah kita dapat jadi orang yang berlaku adil. Seterusnya, yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Masya Allah, kadang-kadang masjid sebelah rumah tapi tak pernah sampai seminggu sekali, tu pun Jumaat. Okey lah kan. Kan, tapi ada di kalangan kita lah, Masya Allah, ada di kalangan kita yang nak masuk masjid pun rasa takut, nak pergi masjid pun rasa berat kan, nak singgah masjid, nak solat tu kadang musafir tu kan, dia rasa macam tak apa, satgilah, terus perjalanan sampai kan tak ada nak solat. Itu perkara yang orang kata apa, asas selalu nak solat pergi ke masjid. Tapi yang ni specialnya apa dia, hatinya terikat dengan masjid. Dia tak pergi masjid sehari, dia rasa tak seronok hidup dia, tak lengkap, tak sempurna. Dia kira hati dia tu ada di masjid. Dia duduk luar pada masjid, dia rasa nak kena pergi masjid saat ni Dia seronok duduk pergi makmurkan masjid. Maksud dia seorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Contohnya, menunaikan solat fardu secara berjemaah, abang-abang kakak, insya-Allah boleh menyertai aktiviti di masjid seperti majlis ilmu dan program sukan dan riadah. Nak sukan, nak riadah di masjid pun boleh. Buat main futsal di perkarangan masjid kan. Solat asar dulu berjemaah, keluar pergi main futsal. Habis main futsal, balik rumah, mandi, mai pula masjid, mayang maghrib, mayang isyak jemaah. Clear kalau hari-hari kita boleh buat lagu tu kan. InsyaAllah bila istiqamah kita ni, kita akan rasa ikhlas untuk melakukan ibadah, terutamanya di masjid. Jadi nak cinta pada masjid, nak rasa seronok dengan masjid, kita kena paksa diri kita untuk cintakan masjid dan seronok berada di masjid. InsyaAllah lepas pada tu, bila kita tak duduk di masjid, dia rasa macam something wrong somewhere di mana-mana. Gitu cerita dia. Alright. Jadi seterusnya kita tengok pada yang keempat, iaitu dua orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah juga kerana Allah. Dua orang sahabat yang berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berada bersama, mereka mengaji bersama, mereka belajar bersama kan, bermain bersama, beriadah bersama, masya-Allah, belajar, semuanya kerana Allah Taala. Kasihnya mereka kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah, berpisah mereka juga kerana Allah. Seperti mana contoh Sayyidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah. Abang-abang, kakak-kakak, bila kita tengok sahabat kita ada yang dalam kesusahan, dalam kesukaran, kita jangan ambil peluang atas kesukaran mereka tu untuk mendapatkan sesuatu pada diri kita. Akan tetapi kita ambil peluang untuk kita dapat pahala atas kesukaran kawan kita itu dengan membantu mereka. Gitu. Jadi bila kita ambil kesempatan atas kesukaran mereka dan kita bantu mereka untuk dapatkan pahala demi Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan bagi kemanisan dalam persahabatan itu.
Bukan sekadar apabila kawan kita senang kita bersama, macam tu. Senang ada, bila payah hilang. Dia punya sifir dia. Bila kita senang, ramai orang pakai ada dengan kita kan. Ramai orang mengaku kawan, orang mengaku adik-beradik. Bila kita payah, siapa pun tak ada kan. Adik-beradik yang dulu duk main rapat dengan kita pun tak kenal dah bila jumpa. Tu bukan kerana Allah dah tu. Itu kerana kepentingan peribadi. Right? Seperti mana persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Ini memang ukhuwah fillah. Ukhuwah kerana Allah Ta'ala. Sanggup korbankan harta, sanggup korbankan tenaga dan tempat tinggal untuk sahabatnya, untuk saudaranya. Itulah kita. Janganlah kita melakukan sesuatu tanpa memberikan manfaat kembali kepada kita. Ingat seperti mana satu hadis Nabi SAW, khairukum khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Senang tak senang? Senang nak buat kebaikan kan? Payah nak buat kejahatan sebenarnya. Baik ini lebih senang dan lebih mudah dan lebih luas kebaikan yang boleh kita buat. Pasal apa nak buat benda-benda yang tak baik tu? Gitu cerita dia. Alright. Seterusnya kita tengok spektrum ilmu. Abu Hurairah, hadis Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Siapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan tempat di dalam syurga setiap kali pergi atau pulangnya seseorang itu ke masjid. Masya Allah, perjalanan pergi ke masjid, Allah bagi tempat yang baik dalam syurga baginya. Balik pada masjid kerana Allah Ta'ala, Allah sediakan lagi tempat yang baik dalamnya, untuknya dalam syurga. Allah SWT. Maknanya insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, abang kakak, sama-sama kita jadikan hati kita muallaq, terikat dengan masjid, insya-Allah. Seterusnya, yang kelima, golongan yang kelima yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala itu seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abang kakak muhasabah diri kita. Kita ni banyak belah mana? Sukakan maksiat ke sukakan kebaikan? Jika kita sukakan maksiat, ingat bahawa orang yang sukakan maksiat ni orang yang tidak digolongkan dalam golongan orang yang mendapat naungan Allah SWT nanti. Oleh kerana itu abang kakak, jom kita twist hidup kita. Kita buang benda-benda maksiat, kita sukakan kebaikan dan kita bencikan kepada perkara yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Seorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala atau meninggalkan larangannya, sama adalah bentuk lisan, perbuatan atau hati. Contoh diberi, menjauhi perbuatan mencuri. Ada peluang nak mencuri, ada kesempatan nak ambil duit orang kan, nak ambil harta orang, tapi kita takutkan Allah, inni akhafullah, takut akan Allah, kita tak buat benda tu. Padahal kita boleh ambil tu depan mata kita aja, tapi kita takut akan Allah, kita tak buat. Menghindari pergaulan bebas tanpa batas. Duduk lelaki dengan perempuan dalam kelas kan, seorang-seorang, ada kawan kita perempuan, kita pun rasa kalau pergi sembang dekat-dekat ni syok ni, tak ada orang nak kacau dalam hati tu. Tapi kita ingat Allah sedang memerhatikan kita, malaikat sedang mencatat segala amal kita, maka kita takut akan Allah, kita tak buat perkara-perkara maksiat. Oleh kerana itu kita kena sentiasa ada dalam hati kita, Allah sedang memerhatikan kita, malaikat sedang mencatat amalan kita. Walaupun orang lain tak nampak, akan tetapi Allah nampak dan Allah sedang memerhati kita atas setiap apa yang kita lakukan. Oleh kerana itu, takutkanlah Allah dalam perkara-perkara maksiat dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Yang keenam, seorang yang menyembunyikan sedekahnya. Nak menyembunyikan kebaikan ni bukannya senang kakak. Tambah-tambah dalam keadaan yang sekarang ni, dengan meluasnya penggunaan media sosial ni, kadang-kala kita nak menyembunyikan kebaikan itu tidak tercapai, kerana kita nak menceritakan kepada orang akan kebaikan yang kita lakukan, dan perkara-perkara yang orang kata simple je, bagi RM1 RM2 je, tapi disebabkan RM1 RM2 tu,
kosong tu, zero pahala kita. Sebab apa? Kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan orang-orang nak puja kita, ataupun orang nak tingkatkan darjat kita. Masya Allah kan, kata kita ni baik, kita ni suka sedekah, kita ni suka tolong orang, kita cerita sana cerita sini. Mau tak mau dalam hati kita akan ada juga perasaan riak, akan ada juga perasaan ingin menunjuk-nunjuk, ujub, takbur. Kita harus sembang kemas, sembang besar, aku boleh sedekah, hang ada duit juga, takkan tak boleh sedekah. Memang kita nak bagi semangat dekat kawan tu, tapi jangan membandingkan diri kita. Dan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah orang yang sedekah, orang lain tak tahu. Maknanya yang Nabi cerita ni, sedekah tanpa tangan kiri tahu ni, maknanya sebegitu rapat tangan ni, antara tangan yang rapat, tapi tangan kiri pun tak tahu ni. Ini kan pula kita sedekah diperlih ni, contoh diperlih. Kawan kita dekat Australia tu tahu, Facebook punya pasal, Twitter, TikTok kita pun duk bagi contoh kan. Oleh kerana itu, contoh yang diberi, memberikan sumbangan kewangan secara perbankan dalam online, senyap-senyap je, tak ada screenshot bubulan Facebook, Alhamdulillah, dan sedekah, contoh kan. Mungkin dia kata aku nak bagi semangat kepada orang, tapi dalam hati tu ada juga, mesti ada juga perasaan nak cerita dekat orang tu kan, mewakafkan tanah begitu je pindah masjid, senyap-senyap je, insyaAllah kan. Ini antara boleh yang kita lakukan bagi mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan yang terakhir, kita tengok dari spektrum ilmu, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah sebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'amma hi وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul Azim. Yang mana Allah sebutkan, jika kamu menzahirkan sedekah itu, maka itu lebih baik, dan jika kamu menyembunyikan sedekah itu serta diberikan kepada fakir miskin, maka ia adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maknanya kita sedekah, kita zahirkan sedekah, kita bagi sedekah baik kat kita, sembunyikan sedekah kita bagi kat fakir miskin, itu juga yang baik juga kepada kita. Dan apa yang kita sedekah sebenarnya, Allah akan hapuskan segala salah-salah kita, segala dosa-dosa kita, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Maknanya Allah nampak apa yang kita buat, dan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, ikhlas tak ikhlasnya hati kita, kita nak menunjuk kadok ke kan, semuanya Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Moga-moga apa yang kita buat kebaikan itu akan dinilai pahala, dan Allah akan hapuskan segala dosa kita. Seterusnya dan yang terakhir, 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan mendapat naungan Allah SWT. Yang terakhir itulah seorang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Kita ni abang-abang, kakak-kakak, pernah teriak tak? Orang perlihan kata teriak ni menangis lah, kan? Riau. Pernah agak-agak kita pernah teriak. Riau ni menangis ni sebab apa? Mungkin sebab kecewa dapat periksa tak elok ke kan, mungkin sebab kawan-kawan pulau kita ke, mungkin sebab waktu tu lapang sangat kan, duit tak ada, contoh kan. Mungkin juga kita broken mungkin kan, putus cinta dan sebagainya, teriak, makan tak mau, mandi tak lena, tidur tak basah, betul ke? Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak lalu, gitu kan. Akan tapi pernah tak kita teriak kerana Allah? Pernah tak kita menangis kerana kesalahan kita, dosa-dosa kita? Jika belum lagi, jom sama-sama kita bukan kita nak paksa untuk teriak ni tak. Dia mai daripada ikhlasnya hati, terkenangkan dosa-dosa yang lalu, kesilapan yang lalu. Lama dah aku tak solat ni, tinggal solat berbelah tahun, contoh kan, berpuluh tahun,
yang aku tak solat ni, tinggal solat ni, aku buat relax, buat dek je dengan puasa kadang sebelum tu kan, dosanya aku teringat balik dosa-dosa lama, malam-malam teriak kan, Allah SWT, moga Allah hapuskan dosa. Itu antara ciri orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan air matanya itu akan menghapuskan api-api neraka yang akan membakar dirinya. Seorang yang mengerti Allah, sama ada melalui hati atau lisan, dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepadanya, beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, dan mengharapkan keampunan Allah SWT sehingga mengalirkan air mata mengenangkan dosa yang dilakukan. Spektrum ilmu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, Nabi sebut. Baginda ditanya, bagaimana kami nak mendapatkan memperbaharui iman kami? Nabi kata, renew iman. Sahabat tanya, macam mana nak renew iman ni? Nabi kata, banyakkanlah sebut la ilaha illallah. Sebab tu waktu kita solat, kita duduk mengucap 2 kalimah syahadah tu dalam tahiyat kita. Bila kita tak solat sehari, ada kita nak memperbaharui syahadah kita? Tak ada. Sebab tu kita kena solat hari-hari, dan solat kita jangan tinggal, sebab kita duk sedang memperbaharui akidah kita, memperbaharui syahadah kita, memperbaharui iman kita. Itu maksud dia. Jika kita tak solat, maka kita tidak memperbaharui iman kita, syahadah kita. Mana mungkin kita nak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat naungan Allah ini? Kerana itu agak-agak jom sama-sama kita muhasabah dan kita tinggalkan perkara yang telah berlalu, yang telah kita lakukan, maksiat kita kepada Allah, dan kita kembali jadikan diri kita sebagai orang yang Allah kasih, Allah sayang, Allah bagi naungan kepada kita atas 7 golongan ini, insya-Allah. Pengajaran hadis yang pertama, kita adalah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita adalah memanfaatkan usia muda kita. Abang-abang muda lagi kan, Ustaz pun muda juga. Memang kita kenal usia muda, sebab kita kena tahu bahawa bila usia muda ini dah saat yang paling sesuai untuk kita banyak-banyakkan amal. Kerana usia yang tua tu tidak semestinya kita boleh sampai. Takut-takut tak sampai. Jadi usia muda inilah kita sama-sama untuk berkejar, fastabiqul khairat. Allah sebut bersegera untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk kita melakukan kebaikan, terutamanya di usia muda yang kita masih kuat ini, insya-Allah. Alright, dekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kita adalah berusaha untuk mengimarahkan masjid agar syariat Islam dapat ditegakkan. Keempat, kita adalah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman, damai. Dan yang kelima, kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah. Keenam, kita hendaklah berusaha memperbanyakkan sedekah kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa. Dan terakhir, kita hendaklah melazimi amalan zikrullah agar jiwa kita tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah sebut, bila kita nak dapatkan ketenangan, maka ingatlah kepada Allah. Jadi inilah tujuh pengajaran hadis, yang mana setiap satunya ni abang kakak perasan lah. Nombor 1 tu ialah pada pemimpin yang adil tadi tu. Yang kedua ni ialah orang yang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah, usia dia tu dia buat amal kepada Allah. Yang ketiga ni orang yang sentiasa dekat hati dia, muallaq, yang terikat hati dia dengan masjid. Dan sehingga yang ketujuh tu. Jadi poin dia, bila kita nak jawab paksa, kita ambil daripada ketujuh golongan tadi tu, setiap satu kita buat sebagai pengajaran hadis. Alright, dapat cantik insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Abang Kakak atas kesudian menonton dan juga bersama dengan Ustaz Seramaya pada kali ini. Saya yakin percaya insya-Allah kita semakin bersemangat untuk melakukan amal kebaikan kehidupan kita yang masih berbaki ini. Dan insya-Allah moga-moga umur kita, moga-moga tenaga kita, moga-moga amalan yang kita lakukan sepanjang kehidupan akan diterima oleh Allah, dan kita ditempatkan dalam syurga
ditempatkan juga dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi di lain pertemuan. Terima kasih banyak-banyak abang kakak, mungkin bersama dengan kita ustaz-ustazah juga, para guru, ayah-ayah, ibu-ibu mungkin bersama. Terima kasih. Moga-moga kebaikan dapat diterima dan juga dilakukan bersama, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.